ideologi dan pemikiran anak muda dalam aspek agama versus sekular. Jadi di hadapan kita ni ada dua orang panelis, iaitu saya bersilakan Ustaz Wan G dan juga sahabat saya juga, Saudara Hakimi, serta Tuan Moderator di Al-Qalbi Anwar. Jadi tujuan kita sebenarnya, saya cerita sedikit lah tentang tujuan Hala Tuju NGO. Kita sekarang dalam proses untuk menubuhkan satu NGO yang kita sepakat untuk bagi nama sebagai Aspirasi Rakyat Marhain ataupun AM. Jadi Hala Tuju utama adalah kita nak bawa satu budaya baru untuk masyarakat Rompin khususnya, supaya lebih untuk mengamalkan politik ilmu tu. Serta kita cubalah untuk belajar bagaimana, kalau boleh, kalau kita ada hujah, kita kena lawan dengan hujah. Kalau kita ada tuduhan, bawa hujah kita dan dijawab juga dengan hujah. Apa yang ada hari ini, kita lebih kepada politik emosi dan juga politik budi ya. Jadi saya pun tak nak panjangkan lagi. Jadi saya serahkan kepada Tuan Moderator kita, Saudara Anwar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah hari ini dapat kita berkumpul dalam sebuah forum yang kita beri nama, yang diberi tajuknya seperti yang kita lihat kat belakang, denyut nadi dan pemikiran anak muda dalam aspek agama versus sekular. Okey, saya nak terangkan sikit berkenaan dengan tajuk. Tajuk kita ni dia lebih, walaupun tajuk ni kita tak fokus sangat pada tajuk, tapi apa yang kita nak bawa sebenarnya ialah membuka kotak pemikiran masyarakat supaya tidak terlalu jumut kepada satu-satu pemikiran. Jadi perkongsian perkongsian pendapat kita raikan. Okey. Oleh itu kita tampilkan dua panelis yang mungkin ramai kenal. Sebelah saya ni Ustaz Wan G, dan di sebelah sana tu sahabat saya, sahabat sekelas, Saudara Hakimi. Okey. Cerita sikit tentang Ustaz. Ustaz asalnya daripada Pasir Mas, Kelantan. Sekarang jadi pendakwah bebas, betul tak? Di Selangor. Okey. Pernah belajar di pondok, juga melanjutkan pelajarannya di Pakistan, betul kan? Okey. Okey, di seberang sana pula sahabat saya Hakimi, dulu masa sekolah selalu panggil apa nama? Kongsi pandangan, kongsi pendapat, belajar bersama-sama, dan hari ini dia telah melangkah lebih jauh. Sekarang ni telah melanjutkan pelajaran di UKM, mengambil PhD. Okey, tanpa membuang masa, kita nak membawa bertanyakan kepada Ustaz dan juga Hakimi beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama Ustaz, sebagai pada Ustaz. Okey, frasa ataupun statement Melayu kuat akan menyebabkan Islam tu kuat. Okey, kenyataan ini jadi pegangan kepada sesetengah masyarakat. Jadi maknanya kalau Melayu tu kuat, Islam akan kuat. Adakah pandangan ini benar mengikut pandangan Islam atau bagaimana? Boleh minta komen sikit Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pengurusi, Saudara Hakimi, hadirin hadirat sekalian,
Soalan ni berkait dengan Melayu kuat, Islam kuat, itu kan? Pelik kan? Kenapa dia tak kata Islam kuat, Melayu kuat? Dia pergi kata Melayu kuat dulu, baru Islam kuat. Kalau lah Melayu kuat, maka Islam kuat. Jadi masa Melayu tak kuat, maka Islam tak kuat. Islam pula ikut dia. Itu problem tu. Okey, nombor satu kita kena clear Islam bukan bangsa. Bangsa adalah bangsa, agama adalah agama. Agama adalah wahyu. Adapun Melayu itu adalah bangsa datang daripada genetik. Ada orang Melayu Islam, ada orang Cina Islam, ada orang India Islam, ada orang Melayu yang tak Islam, ada orang Melayu yang tak ada orang India yang tak Islam, ada orang Cina yang tak Islam. Jadi di situ kita akan nampak beza. Kita jangan nampak di Malaysia sahaja. Kalau kita pergi di Indonesia, kita boleh tengok ada orang bukan Islam tu adalah orang Melayu. Di Indonesia kita pergi, kita akan jumpa ada satu badan gerakan Kristian orang Melayu namanya Pakindo. Gerakan Kristian Indonesia. Orang Melayu kan. Jadi menandakan agama dengan bangsa ni dua benda berbeza. Dia tak boleh nak sama. Agama ni dia datang untuk memberi kebaikan kepada manusia. Dan kebaikan yang agama datang dia bagi kepada manusia ni, dia tidak terfokuskan kepada bangsa Melayu sahaja. Dia akan memberi kebaikan kepada semua. Melayu, Cina, India, bangsa apa pun kalau datang, kalau dia boleh pegang Islam betul-betul, dia akan selamat. Tapi ada orang ni kadang-kadang mereka menggunakan agama itu untuk diikat dengan satu bangsa. Kenapa diikat? Itu soalan. Orang ni dia mengikat dengan agama dengan satu bangsa ni banyak faktor. Antara faktor yang kita kena tengok adalah apabila mereka ni melihat status quo, kekuatan mereka. Mungkin dalam Malaysia ni kita tengok ada parti-parti sebagai contoh, parti-parti politik ataupun badan-badan NGO. Yang badan NGO tu mereka mesti ada satu produk. Yang produk tu untuk dijual kepada masyarakat. Macam kita ni jual air ni kita nak jual dekat orang, kita kena bubuh satu label. Yang label kita guna tu menyebabkan orang rasa nak beli. Maka keluarlah label namanya air minum suka hati. Contohlah kan. Supaya orang suka hati, jadi dia beli. Sebab suka hati tu, suka hati akulah nak minum macam mana. Contohlah kan. Jadi dia datang tu, tafsiran begitu. Maksudnya label itu dibuat, tujuannya adalah untuk nak melakukan barang tu. Orang tu kadang-kadang, dia orang ni, macam contoh ada satu NGO nama ISMA sebagai contoh. ISMA ni kalau kita fikir apa ideologi mereka, kita fikir ideologi ni nothing lah. Dia nak cerita bawa Islam, dah ada orang bawa Islam dah, namanya PAS. Dia nak bawa atas nama Melayu, dah ada kalangan yang bawa Melayu, namanya UMNO. Jadi dia nak bawa satu produk dia yang orang ni tengok rasa nak ambil produk dia pun buat satu label namanya Melayu Islam. Jadi dia pun gorenglah benda tu. Dia pun cari nas Quran, hadis tu nak mempamerkan macam idea tu bagus sangat. Padahal tak bagus pun. Dibacakan Al-Quran belum tentu benda tu bagus. Ni, air ni, kita kata air ni bagus. Sebab apa? Dibacakan 10 juzuk Al-Quran. Ada kan? Air ni dikatakan sebagai bagus sebab dibacakan 10 juzuk Al-Quran. Yang ustaz pula pergi jual. Yang ustaz tu pula dia beri syarat dekat masjid, siapa minum air ni kena ingat ramai dah orang hafal Quran. Oh, hebat. Cara goreng tu hangit. Kan? Cara goreng tu lah. Jadi berapa harga air ni? Yang kalau kita pergi kat kedai harga RM1, tapi disebabkan dia kata ada orang ni hafal Quran sebab minum air ni. Minum air ni hafal Quran jadi mudah, RM10 pun orang beli. RM1 pun orang beli. Padahal dia minum belum tentu lagi hafal Quran. Dia minum baru botol dah habis tahu, benar aku ni. Tak jadi pun. Maksudnya dia menggunakan label agama di situ tu, dibacakan Al-Quran lah, dibacakan 10 juzuk Quran tu, tujuannya adalah supaya barangnya jadi laris. Betul tak? Memperalatkan agama untuk melariskan barang. Benda ni berlaku. Zaman dulu ada Khawarij. Khawarij ni kerja dia orang pergi lawan Ali bin Abi Talib. Diorang pergi kata Ali bin Abi Talib ni tak ikut Quran. Siap baca ayat lagi, inal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dia pamerkan Ali tu macam tak ikut Quran. Tapi Ali bin Abi Talib buat satu statement. Ali kata kalimatuhu al-haqqa wa arada biha batilun. Ali bin Abi Talib kata kalimah yang diungkapkan itu inal hukmu illa, itu betul tu perkataan tu ayat Quran. Tapi yang maksud yang dia nak tu bukan kebenaran, yang maksud dia nak tu adalah kebatilan.
Betul tak? Benda tu berlaku, zaman dulu pun dah berlaku. Bahkan zaman Nabi Muhammad, Nabi pernah sebut datang golongan macam ni. Wahum yakhrujuna minal Islam. Mereka dikeluar daripada Islam kama yakhruju as-sahma minar ramiyah. Mereka dikeluar daripada Islam seperti mana keluarnya anak panah daripada pusar panah. Diorang baca Quran, baca hadis, tapi amalan mereka itu tidak Islam. Berlaku kan? Maksudnya agama itu diperalatkan untuk mempamerkan tindakan yang jahat itu dianggap sebagai halal. Betul tak? Memperalat agama ni berlaku. Kalau kat Malaysia, anak terang-terang cakap Isma adalah aliran pemikiran yang memang mereka memperalatkan agama seguna-gunanya untuk menegakkan perkauman. Di Malaysia. Cuba juga berlaku dekat Myanmar yang melibatkan dengan Rohingya. Orang selalu cakap Buddha, orang Buddha, Sami Buddha, gambar keluar Sami Buddha. Anda secara pribadi nak tolak. Sebab kalau kita kawan dengan orang Buddha ni adalah orang yang cukup menghormati nyawa. Sebab tu diorang tak makan binatang yang bernyawa. Diorang ni banyak vegetarian. Diorang tak makan ayam, lembu, tak makan. Diorang tak makan. Diorang terlalu menghormati nyawa sampai diorang tak makan. Tiba-tiba macam mana kalangan yang menghormati nyawa begitu kuat, dia boleh bunuh orang tu pasal. Sebenarnya bukan isu agama Buddha, dia adalah isu penghapusan etnik. Orang Myanmar tak puas dengan orang Rohingya, dia nak buang orang Rohingya. Tiba-tiba orang Rohingya tu lawan Islam. Dan orang yang kata orang Myanmar tu pula majoriti adalah orang yang beragama Buddha. Jadi dia nak menghalalkan tindakan pembunuhan terhadap orang-orang Rohingya itu dihalalkan atas nama agama Buddha. Memperalatkan agama untuk melakukan kejahatan. Betul tak? Berlaku kan? Akhir sekali apa yang berlaku? Pertumpahan darah. Jadi bila kita sebut apa yang dikatakan sebagai Islam Melayu, sebenarnya Islam adalah Islam, Melayu adalah Melayu. Melayu kuat maka Islam kuat. Tak betul. Itu statement yang tak betul, mengarut. Islam kuat walaupun Melayu tak kuat. Islam boleh kuat walaupun Melayu tak kuat. Tetapi bangsa lain boleh kuat apabila adanya Islam. Nahnu qauman a'azzanallahu bil Islam mahma nabtabil izzah bi ghairi ma a'azzanallahu adzallallah. Perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, kami satu bangsa Arab yang Allah Taala muliakan kita dengan sebab kita berpegang teguh dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan yang lain daripada cara Allah Taala muliakan kita, kita akan dihancurkan, akan dibenci oleh Allah, akan dihina oleh Allah Subhanahu Taala kan. Kenapa kita kata bangsa Melayu boleh jadi hebat sebab ada Islam, bangsa Cina boleh jadi hebat kerana Islam, bangsa India boleh jadi hebat kerana Islam, Arab boleh hebat kerana Islam? Sebab Islam kata jangan rasuah. Islam kata jangan tipu orang. Islam ajar pada kita ni kalau berniaga jangan tipu dalam timbangan. Islam ajar pada kita buat baik kepada ibu bapa. Islam ajar pada kita waqulu qawlan layyinan, cakap tu dengan perkataan yang baik-baik. Betul tak? Islam ajar, bila Islam ajar ni, kalau bangsa mana pun ikut apa yang Islam ajar, bangsa tu mesti orang respect. Orang Melayu dia cakap dengan baik, orang Melayu tidak rasuah, orang Melayu yang tidak mencuri, orang Melayu yang tidak memperalatkan agama, orang akan respect bangsa Melayu tu. Supaya kalau dilakukan oleh orang India, supaya juga dilakukan oleh orang Cina. Jadi kalau kita sebut Melayu kuat, Islam kuat, penipu, bohong, berbohong atas nama agama. Tapi kalau kita kata Islam kuat, maka bangsa lain boleh jadi kuat, yang tu masuk akal. Itu boleh diterima. Sebab ajaran Islam kalau diamalkan, siapa-siapa pun amalkan, dia akan jadi hebat. Dia bukan orang beragama Islam je. Kalau orang kafir mengamalkan Islam, orang kafir itu pun akan jadi hebat. Orang kafir tak rasuah. Rasuah ni, yang tak boleh rasuah ni bukan agama ni, kita duk bagi tahu. Ar-rashi wal murtashi finnar, perasuah, pemberi rasuah, penerima rasuah, duduk dalam neraka. Orang kafir tak rasuah, orang kafir jadi hebat. Bermaksud orang kafir yang mengamalkan Islam, walaupun dia tak mengucap syahadah, dia pun jadi hebat. Sebab tu nak bagi tahu Islam ni satu agama diturunkan oleh Allah SWT untuk kita amalkan. Siapa amal Islam, baik. Tak kira bangsa apa pun, kekuatan agama Islam tidak kaitan langsung dengan kekuatan bangsa. Tetapi kalau orang tu mengamalkan Islam, orang tu akan mulia, tak kira dia bangsa apa pun. Yang paling penting kita kena clear, kena beza di antara Islam dan satu lagi bangsa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Satu penjelasan yang kita rasa cukup lengkap dan juga berfaedah, berilmu. Okey, kita beralih pula kepada Ustaz maaf saya kepada saudara Hakimi. Okey, saudara Hakimi, Islam mengajar kita supaya bersatu, tak kira bangsa,
tak kira agama, Islam juga meraihkan kita supaya dalam perbezaan pendapat tak perlu gaduh. Tak, walaupun awak suka A, saya suka B, tak perlu kita nak jadikan ia gaduh. Bagaimana untuk kita jadikan ia harmoni? Okey. Bagaimana untuk kita menjayakan benda itu sebenarnya? Sebab kelihatan hari ini dia menjadi isu yang agak besar lah di Malaysia ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya hormati, Ustaz Wanji dan hadirin sekalian. Saya melihat kepada bagaimana kita nak bersatu. Pada hari ini kita dapat lihat bahawa bila kita beza pendapat, orang akan mula label kita. Ya, kita dapat tengok bahawa bila kita beza dengan pendapat dengan seseorang, orang akan mula label. Orang mula kata, oh ini tidak betul, ini tak seteru dengan kita, ini tak sealiran dengan kita. So kita awal-awal tolak dia. Ya. Tetapi sebenarnya bagi mewujudkan komuniti yang sejahtera, ya, perbezaan pendapat itu penting. Ya. Kerana apa? Kadang-kadang kita hanya melihat dari segi satu pandangan. Orang lain tengok daripada pandangan yang lain. Ya, kalau kita tengok dari segi helikopter view, pandangan daripada helikopter, ada orang melihat secara keseluruhan. Tapi ada orang melihat di sebelah kiri saja, ada orang melihat di sebelah kanan saja. Dan bagi saya, perbezaan pendapat itu sebenarnya positif, bagus dalam kehidupan kita hari ini. Ya? Dan saya juga melihat bahawa bila kita beza pendapat, tidak sebenarnya yang itu betul, yang ini salah. Kita kurangkan untuk label seseorang. Ya, kalau kita tengok pada hari ini kita ada media sosial, kita boleh menyuarakan pendapat kita melalui media sosial tanpa menyinggung hati orang lain. Bila mana kita beza pendapat, itu sebenarnya kita ambil cana tentang benda tu. Kita nak tahu bahawa kita nak benda tu betul, kita nak benda tu terbaik. Ya, jadinya pada hari ini bila kita beza pendapat, itu sebenarnya yang bagus. Bagi saya itu membawa ke arah kebaikan. Sebab kita sama-sama fikir. Fikir seorang tak sama fikir dengan 10 orang. Fikir seorang tak sama dengan fikir 1000 orang. Bila kita lontar idea, ada orang kata buat macam A, ada orang kata buat macam B, ada orang kata buat macam C. Tetapi sebenarnya kalau untuk majukan masyarakat, kita sama-sama kata biar berbeza pendapat, tapi cara kata sepakat. Kalau kita tengok politik yang berlaku di dunia, kalau kita tengok di Amerika Syarikat, bagaimana mereka tidak memilih politik kepartian, mereka memilih individu. Kalau dia bagus, dia pilih tu, tak kisah parti mana, ya? Sama ada demokratik ataupun konservatif, dia pilih individu, bukan pilih parti. Sebab apa? Mereka berlebih, orang kata, meraihkan perbezaan pendapat. Benda itu kita nak lahirkan dalam masyarakat kita. Biar beza pendapat, sebab biar semua orang ambil bahagian untuk sama-sama fikir supaya kita menuju ke arah kebaikan. Yang saya nampak macam tu, dan saya suka kepada perbezaan pendapat. Saya tak semestinya betul, mungkin ada orang lebih betul daripada saya. Dan saya suka kepada kita pilih orang ataupun pilih pendapat berdasarkan performa, prestasi dia. Biar kita pilih prestasi dia, bukan kita pilih parti mana yang dia terajui, tapi kita pilih prestasi dia. Dan selaku anak muda, kita ada pemikiran kita sendiri. Yang kita boleh buat pertimbangan sama ada kita nak pilih A atau B. Kita sendiri yang buat keputusan. Bukan orang kata dia bagus, kita pilih dia. Tidak. Kita tengok dia punya prestasi, baru kita pilih dia. Saya bagi macam tu, saya berpendapat macam tu. Bila mana saya suka kepada perbezaan pendapat, sebab perbezaan pendapat membuatkan kita lebih baik, komuniti kita lebih sejahtera. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Hakimi. Satu pandangan dari sudut orang akademik. Okey. Dalam kita nak menjayakan sebuah negara, kita perlulah memilih pemimpin. Pemimpin adalah panggil kata apa nama, peneraju. Ke kiri kita, pemimpin tu ke kiri lah negara tu.
Okey, hari ini kita nak tanya sikit, Ustaz. Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang sepatutnya kita pilih? Adakah kita nak pilih berdasarkan apa yang kita suka ataupun macam mana? Okey, tak. Nak pilih pemimpin kita suka nak pilih orang kita benci kot. Dia macam ni asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kamu tak suka benda tu tapi dia baik bagi kamu. Kadang-kadang benda tu kamu suka dia tak baik bagi kamu. Allah Ta'ala tahu, orang tak tahu kan. Kita ni pilih pemimpin, kita kena pilih kebaikan yang kita dapat, bukan kebaikan yang dia dapat. Hari ni kita pilih pimpin tu dapat baik, kita dapat apa pun, kita dapat sial dia. Okay? Itu masalah besar politik pada hari ni. Disebabkan kita kata kebaikan, dalam politik ni mesti kebaikan. Yusuf Al-Qaradawi disebut dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Nusus Asy-Syari'ah wa Maqasidihha. Disebut dalam kitab yang dikatakan As-Siyasah, politik itu adalah al-qiyamu ala syai'in bima yaslahuhu, melaksanakan satu perkara yang boleh memberi kemaslahatan kepada rakyat. Kemaslahatan kepada rakyat, bukan kemaslahatan kepada pemimpin itu. Al-Imam Abu Yusuf dalam kitab dia Al-Kharaj, dia kata tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Dia kata imam tu bila nak melakukan satu perkara tu tertakluk kepada kemaslahatan yang rakyat dapat. Maksudnya bila kita bahas segi politik, pemimpin yang kita nak pilih ni, pastikan kebaikan yang dapat itu adalah kita, bukan pemimpin dapat kebaikan. Dia jadi ahli parlimen, dia dapat sebulan gaji 18,000, tapi kita ni tetap jadi sial. Ini bukan pemimpin yang perlu dipilih. Kita kena pilih pemimpin yang memang kita dapat kebaikan. Apabila kita sebut pemimpin yang kita nak pilih itu adalah pemimpin yang boleh memberi kebaikan kepada kita, tidak hairan Quran ni dia sebut pemimpin yang nak dipilih ni mesti ada dua syarat utama. Yang pertama ni adalah al-quwah, yang ketiganya adalah al-amanah. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Allah Ta'ala sebut Quran sesungguhnya orang yang terbaik untuk kamu ambil untuk bekerja dengan kamu, kata Allah, adalah orang yang al-quwah, ada kekuatan, satu lagi al-amin, orang yang amanah. Amanah ni kita tahu lah, amanah ni konsep dia adalah macam yang kita istilahkan zaman sekarang ni sebagai accountability, credibility, transparency kan. Yang apabila berlaku sesuatu pengurusan ekonomi ataupun keluar masuk dana kerajaan, itu semua tu dibentangkan kepada rakyat. Rakyat boleh tengok duit ni masuk ke mana, keluar dekat mana, belanja dekat mana, betul tak? Yang tu itu ada accountability, transparency, ada credibility. Kita dapat tahu ada pemimpin itu tu dikatakan mempunyai keraguan daripada sudut dia menguruskan projek-projek tertentu. Kita pergi report kepada badan-badan tertentu. Bila kita report, individu tertentu dipanggil dan disiasat secara terbuka. Seperti mana contoh berlaku dekat Selangor yang dinamakan sebagai Selcat. Di Penang dipanggil sebagai Penang Cat. Yang di pusat ni dipanggil PEC. Yang ada sekarang tu kan. Yang tu menuju ke arah accountability, credibility. Apa tujuan? Tu nak melaksanakan konsep al-amin, amanah, pemimpin yang amanah itu. Tetapi apakah cukup sekadar amanah? Tak cukup, dia kena ada yang satu lagi, al-quwwah. Dia ada kekuatan. Kalau perang, pemimpin yang dilantik lawan pakar berperang. Kita tak lantik orang ngok tak pandai berperang untuk jadi pemimpin perang, tak boleh. Dia pakai serban besar macam mana pun, kalau tak pandai berperang, jangan lantik jadi panglima perang, nanti kalah. Betul kan? Dia kena ambil tak apa budak-budak tapi longkang pun, tapi dia pandai berperang, orang macam ni layak dilantik untuk jadi panglima perang. Dalam kerangka zaman moden sekarang, di zaman sekarang ni di Malaysia pada hari ni, siapa yang kita nak pilih sebagai pemimpin? Pemimpin tu macam mana dia katakan al-quwwah tu, ada kekuatan. Kekuatan tu bukan maksud kekuatan badan, tetapi dia mesti ada kekuatan berhujah. Kekuatan berhujah. Dia mesti ada kebijaksanaan. Dia mesti ada kemampuan untuk menawarkan dasar-dasar ekonomi yang terbaik kepada rakyat. Sebab persaingan pada hari ini, persaingan ekonomi. Pada hari ini kita menawarkan kepada rakyat. Rakyat melihat pemimpin mana yang boleh menawarkan kebaikan yang banyak dari sudut ekonomi pada mereka. Pemimpin pada hari ini kita nak pilih siapa yang boleh mengurangkan kadar GST ataupun menghapuskan terus GST. Kita pilih pemimpin macam tu kan.
Kita bukan nak tengok pemimpin tu dia handsome. Oh, kacau. Sebab dia handsome, dia pun tetap GST, kita pula mampus. Dia punya handsome, dia punya pasal. Masalah kita nak mampus ni macam mana pula? Betul kan? Tapi kita sekarang ni membicarakan pemimpin tu mesti ada kuah. Pemimpin yang kuah tu, yang orang kata al-kuah tu, dia kena tengok situasi. Kalau perang, lantik panglima perang. Orang yang tidak berperang. Tapi dalam kerangka negara pada hari ni, kita kena tengok pemimpin yang bijak, yang ada kemampuan untuk buat plan, buat perancangan, takhtit perancangan masa depan yang berlaku pada ekonomi negara. Sebagai contoh lah, itu dikatakan pemimpin yang baik, pemimpin yang ada ideologi. Ideologi itu bukan semata-mata ideologi, tetapi macam mana nak menjayakan ideologi. Ada orang ni dia kata saya berideologi dengan ideologi Islam. Sebenarnya anda tak setuju apabila disebut Islam itu sebagai ideologi. Islam bukan ideologi, Islam adalah wahyu. Macam mana kita boleh kata Islam adalah ideologi, sedangkan ideologi nama pun ide datang daripada otak manusia. Sedangkan Islam itu datang daripada wahyu Quran dan hadis Nabi SAW. Tak apalah kita nak mudahkan cakap-cakap kita kata ideologi Islam. Okey, kita bertanya mana ideologi Islam kamu yang kamu nak tatbik, kamu nak laksanakan di Malaysia. Apa ideologi kamu daripada sudut ekonomi? Kita ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Dia tak cerita. Kalau Islam datang macam mana nak atasi masalah GST, dia ada bahas, dia tak nak bahas. Bagi contoh, orang macam ni tak layak dilantik jadi pemimpin walaupun dia kata dia bawa ideologi Islam. Sebab apa? Sebab dia tak ada perancangan, dia sendiri kabur dengan ideologi dia sendiri. Dia kata Islam ni boleh memberi kebaikan dari sudut pendidikan rakyat. Tapi mana dasar ekonomi yang berasaskan kepada Quran dan hadis? Tak ada. Orang macam ni tak layak dipimpin walaupun dia kata berideologi dengan ideologi Islam. Sebab sebarang ideologi ni bukan semata-mata ideologi, dia mesti ada takhtit, dia mesti ada perancangan untuk menjayakan ideologi. Kita tengok dalam negara barat, dia ada dua blok utama yang bergaduh dalam ekonomi. Satu dia panggil blok liberalism, satu lagi blok sosialism. Negara China, negara macam kalau Arab tu macam Syria, yang ni blok-blok sosialism. Tapi dalam dunia ni ada blok-blok kapitalism, liberalism, libertarian. Ada blok-blok libertarian yang diorang ni mengamalkan pasaran bebas sebagai contoh. Diorang ni bina negara bukan semata-mata diorang kata kami ada ideologi kapitalism, kami ada ideologi sosialism, bukan semata-mata tu. Tapi diorang ni dah sebut ideologi dan macam mana perancangan nak menjayakan ideologi. Problem berlaku di kalangan negara orang Islam adalah mereka mengatakan mereka ada ideologi Islam tetapi mereka tidak ada perancangan untuk menjayakan ideologi Islam mereka. Sama ada namanya Ikhwan ataupun selain daripada Ikhwan, kaum muslimin. Di Mesir sebagai contoh, bila Morsi naik, apa perancangan ekonomi yang Morsi nak buat? Tak ada. Dia tak ada perancangan ekonomi. Last sekali yang dia terpaksa buat apa dia? Dia terbuat deklarasi Morsi. Last sekali dengan deklarasi itulah dia dijatuhkan oleh orang-orang jahat yang bernama Asisi. Asisi itu dia sendiri lantik. Dia sendiri lantik nama Asisi untuk jadi tentera kan. Dia panggil apa? Sarjan dalam tu lah. Macam kita ni macam ketua polis negara tu kan. Tiba-tiba Pak Asyah itu sendiri yang boleh kerajaan dia. Kenapa jadi macam tu? Problem yang paling besar adalah apabila mereka ni naik dalam pentadbiran, mereka ni ada ideologi tapi mereka tidak ada cara untuk menjayakan ideologi. Ini problem besar berlaku di kalangan orang Islam. Ini ni bukan sekadar berlaku dekat negara Arab tau. Benda yang sama juga berlaku dekat Malaysia. Kita pergi tanyalah sebagai contoh Parti Islam se-Malaysia PAS lah sebagai contoh lah kan. Boleh tengoklah apa macam mana nak menjayakan ekonomi Malaysia dalam keadaan dengan ekonomi yang kelam kabut, tabung hajinya, YMDB ni. Cuba tanya macam mana selesai cara Islam. Dia orang tak ada jawapan. Tapi siapa yang memberi jawapan itu? Yang memberi jawapan itu bukan daripada PAS. Yang memberi jawapan itu adalah orang yang datang daripada PKR dan juga DAP. Yang dua-dua ni tidak mengatakan mereka menggunakan ideologi Islam. Ini problem besar. Lepas tu kita dah sebut pemimpin siapa yang kita nak lantik. Pemimpin yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat. Tapi macam mana nak memberi kebaikan kepada rakyat? Dia mesti ada ideologi. Okey, macam mana nak menjayakan ideologi? Yang tu kita nak tengok. Ini pemimpin Al-Qawi Al-Amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz terangkan sikit kenaan dengan ciri-ciri pemimpin yang kita nak tu. Amanah dan juga kuat. Kuat macam yang Ustaz kata tadi, kuat bukannya kuat katang ke apa. Kuat ni ialah pandai berhujah, berani ke depan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada majlis kita, Hakimi, Saudara Hakimi. Okey. Kita sedia maklum, setiap manusia ni dia takkan lari daripada buat silap.
Kecuali Nabi sendiri pun buat silap, tapi dia tak dosa lah. Okey. Pemimpin, bagaimana kita sebagai rakyat ni nak menegur pemimpin dalam keadaan pemimpin buat salah dan kita nak tegur dalam keadaan tidak mengaibkan. Minta komen daripada Okey, terima kasih. Saya nampak ada beberapa pendekatan seperti macam kita juga. Kita tak suka orang aibkan kita. Seperti mana tadi saudara moderator tanya pada saya, bagaimana kita nak tegur pemimpin. Dan memang kita tahu bahawa manusia ni tidak sempurna. Kita tahu bahawa manusia ni ada kesilapan-kesilapan. Bagi pandangan diri saya, pertama, cara kita menegur pemimpin adalah kita boleh jumpa secara personal. Jumpa dulu. Kalau tak nak jumpa, kita tulis surat secara personal. Tulis surat. Dulu saya pernah menulis surat kepada Tuan Dr. Mahathir untuk berjumpa beliau. Dan saya pun tak sangka rakyat yang biasa macam saya ni pun Tuan Dr. Mahathir nak jumpa. Dah bagi ruang. Bermakna surat itu kepada pemimpin tu ada mesej tertentu dan bermakna. Bermakna saya pernah tulis surat kepada Tuan Dr. Mahathir untuk berjumpa dengan beliau dan beliau terima untuk jumpa dengan saya. Bermakna itu cara yang terbaik yang pertama. Yang kedua, kita cuba jumpa. Kalau tak boleh jalan, kita jumpa secara individu. Sebab apa tadi bercakap tentang jangan menaikkan orang. Berjumpa secara individu. Kalau tak jalan juga, saya cadangkan kita berjumpa secara berkumpulan. Mungkin mereka melihat individu tidak ada, orang kata dia punya kepentingan. Jadinya kita jumpa secara berkumpulan. Supaya orang kata kita boleh menegur pemimpin secara tidak mengaibkan. Dan saya cadangkan supaya kita tidak mengaibkan pemimpin kita. Sebab apa? Pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang kita percaya. Sebab apa kita pilih dia? Sebab kita percaya kepada dia. Sebab apa kita pilih dia? Sebab kita rasa dia boleh bawa amanah yang kita beri pada dia. Jadi bila kita pilih itu, kita jangan aibkan kita orang yang kita pilih. Itu sebenarnya. Kita tak perlu orang kata bercakap di media sosial semata-mata untuk tegur pemimpin. Bagi saya, kita gunakan secara halus untuk menegur pemimpin. Dan kita pun, kalau kita jadi pemimpin pun, kita tak suka orang mengaibkan kita. Saya berpegang pada konsep orang kata Islam, jangan mengaibkan orang. Bila kita aibkan orang akan aibkan kita pula. Bagi saya, untuk menegur pemimpin, perlu jalankan cara macam. Kalau bagi orang berpendidikan ataupun orang yang bukan pendidikan, ataupun kita mula menulis perkara-perkara yang kita tidak bersetuju. Sebab menulis ini memberi kesan yang sangat besar. Memberi kesan yang sangat besar. Saya terpanggil untuk bercakap tentang seorang tokoh tentang Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Beliau bercakap tentang kata ketamadunan, sekularisme dan Islam. Itu cara beliau menyampaikan ideologi dan cara beliau untuk membetulkan keadaan. Dan saya nampak untuk menegur pemimpin, biarlah kita buat secara berhemah supaya kita orang kata tidak mengaitkan mana-mana pihak. Sehingga mana kita boleh orang kata menegur pemimpin secara berhemah macam itulah yang saya rasa perlu. Perlu. Tidak orang kata perlu mengaitkan beliau, dan kita sendiri pun, macam saya sendiri pun, saya tak suka orang mengaitkan saya. Sebab itu maruah yang saya bagi. Sebab untuk membina maruah ni bukan senang. Bukan senang. Untuk meletakkan martabat kita di atas, bukan senang. Saya mendaki untuk meletakkan martabat saya di atas, mendaki sedikit demi sedikit, bukan terus berada di atas. Jadi saya berharap bila kita menegur pemimpin, kita tegur cara yang berhemah. Itu yang saya minta kepada rakan-rakan. Okey. Mana yang tegur boleh. Sebenarnya tegur tu disuruh oleh Islam. Kalau kita tengok kawan kita buat salah, kita kena tegur. Tapi tegur kita tu jangan sampai mengaibkan dia, jangan memalukan dia. Ini adalah salah satu contoh lah, kita kata kan, contoh untuk menegur. Tapi mungkin ada cara-cara yang lebih baik. Contoh macam hari ini Datuk nak tegur Datuk Seri Najib. Mungkin cara
dia ada pendekatan-pendekatan sendiri. Okey. Kita nak masuk pula kepada sekular. Okey. Sekular. Orang salah faham bila sebut je sekular. Masyarakat akan rasa ini bukan Islam. Kalau kita lihat di Turki, Erdogan, kita kenal Erdogan. Erdogan membawa ideologi, bukan sistem sekular itu yang telah dibawa oleh Kemal Atatürk. Dia mengekalkan hari ini, dia tak tukar sistem itu. Tapi dari sudut perjalanan yang berbeza, apakah pandangan Islam tentang sekular ni, Ustaz? Macamnya, adakah ia ni dibenarkan ataupun macam mana? Okey, tak. Pasal sekular kan, sekular ni berat ni. Kita ni faham sekular ni politik suku, agama suku. Ayat popular lah yang suka orang sebut. Yang sebut tu pula tu Buni Aziz Al-Arham kan. Lepas tu Tuk Rajadi kan dia sebut, kita tidak apa? Kita melawan UMNO, bukan namanya UMNO. Ingat dulu statement tu kan. Allah sekali cukup kita menjadi kafir apabila kita mengatakan agama suku, politik suku. Selesai masalah. Kan? Itu statement yang popular lah dulu sampai sekarang orang guna. Tapi sebenarnya tak kita fikir sekular yang sebenar tu apa? Dan kenapa sekular tu boleh wujud? Okey, kita pergi pada sejarah. Sekular ni wujud apabila agama diperalatkan. Tu asal. Kita baca zaman kegelapan Eropah. Macam mana padri-padri ni, diorang mengambil tanah-tanah rakyat atas nama agama. Tanah-tanah, kawasan-kawasan tanah dia kata dia nak ambil. Bila dia nak ambil itu, rakyat bangkit. Bila bangkit tu isytihar, rakyat yang bangkit tu sebagai kafir keluar agama. Bila kafir keluar agama, maka dia kata boleh bunuh. Itu berlaku pada era kegelapan Eropah dulu. Ada kalangan ahli falsafah barat yang bangkit nak lawan. Ini cerita pasal tradisi barat sebelum kita pergi pada Islam yang tradisi. Ada yang bangkit, ada orang nama Descartes yang bangkit nak lawan. Ada orang nama macam-macam nama ahli falsafah ni. Karl Marx contohlah kan. Karl Marx sampai dia buat satu statement, agama adalah candu kan. Yang ini sebenarnya projek perlawanan terhadap agama yang digunakan oleh padri-padri untuk membodohkan rakyat pada ketika itu. Dan mereka ni ramai yang kena bunuh, ramai yang kena tekan. Mereka dihalang macam-macam. Dan walau bagaimanapun, last kali memang yang dikatakan penguasaan gereja terhadap negara itu telah gugur. Maka naiklah satu bentuk pentadbiran yang jangan kau masukkan elemen-elemen agama untuk menghalalkan tindakan kuat. Tapi agama sekular, itu namakan sebagai sekular. Sekular tu dia terlalu kental tau, sampai sebarang elemen-elemen agama tak boleh. Sampai kau nak semayang tak boleh, kamu nak buat ibadat cara agama tak boleh. Dan itulah yang diamalkan dalam sejarah orang Islam yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Turki. Ini popular Apa yang berlaku di Turki, ni cerita-cerita yang kita baca lah. Wallahu a'lam sejauh mana betul ke tidak. Wallahu a'lam. Sebab saya secara pribadi, Ana meragui tulisan-tulisan tu. Betul ke Mustafa Kemal Atatürk buat macam tu meragui. Ana cukup meragui cerita-cerita sebegitu. Tapi walau bagaimanapun yang popular yang kita bisa dengar, Mustafa Kemal Atatürk ni tak izinkan orang azan dalam bahasa Arab. Kita bisa dengar azan ni kalau nak azan juga mesti dalam bahasa Turki. Tak boleh bayang tau macam mana orang boleh azan dalam bahasa Turki. Kalau kat Malaysia ni dengar azan dalam bahasa Melayu, kita boleh tahu Pak Bilal tu orang Rompin ke tidak. Dengar azan, ni orang luar mari singgah semayang kat Masjid Rompin, contohlah kan. Tapi itu berlaku dekat Turki mengikut ceritanya lah. Orang perempuan ni tak boleh bertudung. Kalau bertudung keluar nanti akan ditangkap, akan dikenakan hukuman. Konon cerita berlaku di Turki. Dia kental segi pengamalan yang dikatakan sebagai sekular itu Tetapi benda tu berubah pada era Erdogan. Pada era Erbakan, sebelum tu ada satu parti nama Parti Refah, parti Islam pada masa tu, tapi dia tak guna nama Islam. Sana tak boleh guna nama Islam. Guna nama Islam bercanggah dengan perlembagaan Turki, maka dia boleh digulingkan, boleh diharamkan macam-macam berlaku di Turki Dia guna Parti Refah. Parti Refah tu boleh menang, orang boleh terima. Tetapi statement yang dikeluarkan oleh Erbakan pada ketika itu terlalu silap apabila dia nak buat negara Islam. Kita nak buat negara Islam. Bila dia sebut nak buat negara Islam, apa berlaku? Tentera take over kerajaan. Jatuh kerajaan tu Bergaduh pula dalam Parti Refah tu. Lahirlah pula satu geng yang dinamakan sebagai AK Parti.
yang dikepalai oleh Erdogan. Erdogan dia naik dalam pentadbiran pada ketika itu. Hari dia menang tu, dia bawa bini dia pakai tudung masuk dalam parlimen. Dia bawa bini dia pakai tudung masuk parlimen. Padahal tak ada sejarah dalam parlimen Turki pada ketika itu orang perempuan pakai tudung masuk, tak ada. Tiba-tiba dia bawa. Bila dia bawa, ni ahli kerajaan BN Turki macam tu lah, BN Turki kat sana, dia tak pasti, dia kata macam mana kau orang kata kau orang sekular, tiba-tiba kau bawa bini kau orang ni masuk dalam parlimen yang bertudung. Erdogan kata apa? Dia kata inilah sebenarnya sekular. Balik jadi, inilah sekular. Sebab sekular ni ajar ni tak boleh paksa. Isteri aku nak pakai tudung, dia punya pasal lah. Kalau aku paksa buka tudung, saya tidak sekular. Ambil kau. Boleh ke Erdogan pada ketika itu kan? Rupa-rupa statement dia tu melahirkan tafsiran baru terhadap makna sekular. Melahirkan satu tafsiran baru terhadap makna sekular. Ini berlaku di Turki Dan sekarang ni ada satu pula istilah sekular baru. Ada satu istilah baru sekular Dia panggil liberal sekular. Oh, lagi rare. Sekular ni dia tak ada kalimah liberal, tapi ada liberal sekular, sekular yang liberal. Macam mana? Sifat sekular liberal ni tak ada elemen-elemen jabatan-jabatan agama dalam kerajaan, tak ada. Jabatan-jabatan agama tidak ada dalam kerajaan. Dan memang zaman Nabi tak ada jabatan agama Pernah dengar Nabi Muhammad zaman Nabi ada jabatan agama? Tak ada, kita takkan dengar jabatan agama Islam Madinah. Tak ada. Tak ada Dia memang tak ada. Sekarang ni yang dia kata liberal sekular ni adalah dia kata kau nak beragama, kau punya pasal. Kau nak pakai tudung, kau nak pakai furdah, kau nak orang lelaki nak semayang tu pula start daripada pukul 12 sampai pagi, kau punya pasal nak pergi mampus. Kau punya pasal kalau kamu nak semayang kan. Kau nak beragama ke, kau nak masuk sekolah agama ke, kerajaan tak bepot. Tetapi elemen-elemen keagamaan tidak boleh masuk dalam pentadbiran dalam maksud tidak ada jabatan agama Islam. Lepas tu macam mana kita nak mengamalkan? Macam contoh nikah kahwin, mahkamah syariah nak selesaikan. Yang tu naklah diselesaikan oleh NGO Islam yang tak terlibat pun dengan dana kerajaan. Ini dah ada dah sekarang ni, teori itu. Persoalan ni, sekular bentuk ni salah ke tidak? Itu satu persoalan. Sekular bentuk ni salah ataupun tidak? Kita kena ingat Nabi Muhammad SAW dia datang bukan nak bawa jabatan agama Islam. Itu nombor satu kita kena ingat. Nabi Muhammad datang, dia bukan nak buat jabatan agama Islam. Nabi Muhammad dia datang dekat Madinah pada ketika itu. Dia fikir macam mana nak bagi rakyat ini ada kemanusiaan. Masyarakat Madinah ni bergaduh gila babi masa tu. Gila punya gaduh. Kalau babi tengok pening babi tu. Dia teruk dia bergaduh Bergaduh ni sampai 140 tahun. Punca bergaduhnya tak ada gamak. Satu orang budak daripada kampung Aus, dia pergi tembak unta kepunyaan orang Khazraj. Bergaduh 140 tahun. Gila punya gaduh. Nabi Muhammad SAW sampai dekat Madinah. Apa ucapan Nabi SAW? Yang mula-mula sekali Nabi berucap. Sampai-sampai Nabi SAW ada seorang sahabat nama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia ni orang Yahudi masuk Islam. Sebelum tu dia belum, masa tu dia belum Islam lagi, dia Yahudi lagi. Dia pergi celah ramai orang nak berhimpun tengok Nabi tu, celah masuk dia dengar Nabi Muhammad berucap. Dia kata aku nak dengar ucapan pertama Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad masuk, Nabi kata afshus salam, sebarkan salam. Nombor satu. Nabi tak kata masuk Islam dulu. Betul tak? Kalau kita ni masuk Islam dulu, oh kacau baji ni. Nabi Muhammad masuk, dia kata afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, buat keduri. Yang ketiga, Nabi Muhammad kata wasilu al-arham, hubungkan silaturahim. Yang keempat, wasallu wan nasu fin niyam. Semayanglah di kala manusia sedang tidur. Oh, tidak semayang. Tadkhulul jannata bisalam. Bila kamu buat perkara ni, kata Nabi, korang akan masuk syurga secara selamat. Hadis Nabi, hadis sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Cerita dia, Nabi Muhammad SAW datang dalam pentadbiran. Nabi Muhammad menyuburkan kemanusiaan. Pentadbiran yang menyuburkan kemanusiaan. Itu nak cerita Nabi Muhammad mula-mula sekali masuk dalam kerajaan Madinah. Quran memuji negara orang bukan Islam tau. Pernah tak kita fikir Quran dia tak pernah puji negara orang Islam. Tak ada satu ayat pun Allah Ta'ala puji negara orang Islam. Tak ada. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala pernah puji negara orang bukan Islam yang baik, yang adil. Kalau rajin buka Quran, cuba buka surah Hud ayat 117. Apa kata Allah SWT? Allah Ta'ala, inna rabbaka la macam mana ayat Quran? Allah Ta'ala tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan
secara zalim, sekiranya rakyat dia saling melakukan islah kebaikan. Ada satu ayat, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ayat ni Surah Hud ayat 117. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak akan membinasakan sebuah kerajaan itu secara zalim kalau rakyat dia saling melakukan kebaikan. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata kerajaan yang Allah Ta'ala sebutlah kerajaan musyrik, diperintah oleh orang musyrik. Ayat lain, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa dengar ayat ni kan? Pimpin nampak raja baca ayat ni. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nak buat negara yang baik, dipayungi keampunan dosa daripada Allah. Pernah tak kita fikir siapa raja memerintah kerajaan tu? Dan apa kerajaan itu? Kerajaan Sabah, nama kerajaan tu. Dan siapa pemerintah tu? Dua riwayat. Yang pertama, bapa Balqis. Yang riwayat kedua, Balqis tu sendiri. Dan kerajaan tu masa tu Balqis dah Islam ke? Belum Islam. Maksudnya ayat Quran itu telah menggambarkan Allah Ta'ala memuji negara orang bukan Islam yang baik. Ibnu Taymiyah, dia tulis satu kitab, Hisbah nama kitab. Dia kata, Inna Allah yansuru dawlatan adilah wa in kanat kafirah, wa la yansurullah dawlatan zalimah wa in kanat mu'minah. Allah Ta'ala tolong negara yang adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Ta'ala takkan tolong negara yang zalim walaupun negara itu diperintah oleh orang Islam sekalipun. Maksudnya, kalau kita tengok Quran, kita tengok perkataan ulama-ulama muktabar ni, mereka menggambarkan kerajaan yang kita kena buat ialah kerajaan yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat. Quran dah gambarkan. Sebab itu kalau kita perlu tak ada jabatan agama Islam, dia bukan isu ada jabatan agama Islam ataupun tidak. Yang isu kita kena bincang, apakah kewujudan kerajaan itu memberi kebaikan kepada rakyat ataupun tidak. Itu isu dia. Jabatan agama Islam ni tak ada pun tak jadi masalah pun. Sebab zaman Nabi tak ada jabatan agama Islam, zaman Khalifah yang 4 pun tak ada jabatan agama Islam. Jabatan agama Islam diwujudkan oleh British sebenarnya. British wujudkan. Dia wujudkan ni sebab dia nak kelas-kelaskan agama tu. Agama ni ada agama yang ditentukan oleh penguasa, ada satu lagi agama yang tidak kaitan dengan penguasa. Itu yang British buat. Yang kita ni tertipu dengan British. Last kali bila orang kata tak perlu jabatan agama Islam, ini mesti geng-geng liberal. Ini bukan liberal, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi stop, jangan tertipu dengan British. Cukup dibodohkan oleh British. Allahu a'lam. Okey, penjelasan panjang tentang sekolah. Sebelum saya nak pergi kepada Hakimi, saya nak tahu start sekali lagi. Saya terbaca di satu blog saya rasa, laman web saya. Satu kajian yang dibuat oleh orang Iran yang tinggal di Amerika. Dia telah membuat kajian bahawa negara yang paling Islami ialah sebuah negara island. Yang mana negara island ni bukanlah sebuah negara Islam. Mengapa agaknya negara ini telah dikelaskan sebagai negara paling Islami? Dan kalau kita tengok pun negara-negara seperti Arab Saudi pun yang ada Mekah di situ pun tak senarai dalam 5 tempat negara yang paling Islami. Komen Ustaz. Ada 2 student daripada Oxford University datang Malaysia. Dia buat master di situ. Dia jumpa dengan Ana untuk nak interview pasal konsep negara. Ana pun tak tahu kenapa dia nak cari Ana. Wallahualam. Datang Kuala Lumpur, telefon, Ana kata bolehlah nak interviewlah pasal konsep negara. Ana pun sebutlah ciri-ciri negara yang kita faham daripada pembacaan kita daripada Quran dan hadis dan juga ulama-ulama muktabar. Sebut satu. Dua ni dia perempuan dua perempuan. Minah 2 orang ni. Orang putih dia dengar. Dia kata kat mana ada ni? Dia kata kat mana yang ada negara macam ni? Ana jawab, Sweden. Cuma je pemimpin dia tu tak agama Islam je. Kalau Islam, itu adalah negara Islam. Kan? Minah tu terkejut kan? Negara Arab mampu tak ada. Negara Arab bergaduh dia. Kan? Pergi dekat Mesir contoh, rasuah tu, ya Allah Ta'ala Maha tahu. Ana belajar Pakistan. Ana belajar 2 negara, Pakistan, satu lagi Mesir. 2 negara pergi belajar. Kita pergi Pakistan ni, kita terkejut tau. Sebab negara yang berlabelkan agama ni dalam dunia ni antaranya Pakistan. Pakistan ni negara yang berlabelkan agama.
Sebab tu bandar dia tu nama Islamabad. Islamabad tu mana negara Islam. Mana Islamabad dalam bahasa Hindustan tu lah. Pakistan tu, Pak tu mana suci, Stan tu tanah. Pakistan tanah suci. Tanah suci tu merujuk kepada Islam. Sebab tu dia berlawan dengan India yang namakan sebagai Hindustan. Hindustan tu mana tanah Hindu. Tu Hindustan tanah perkuburan tu dia panggil Kuburistan dalam bahasa Urdu lah, bahasa Hindi Jadi Pakistan tu kita sampai tu kita terkejut tau. Yang pertama pengotor. Takkan Islam ni pengotor? Dia kata negara Islam kalau orang kafir datang termenung. Islam kotor. Betul Syekh? Kencing dekat dinding ni. Dinding kencing. Lalu kat dinding buah hancing. Dekat Pakistan. Kerajaan dia buat inisiatif nak atasi attitude rakyat dia kencing kat dinding. Buat jamban. Buat jamban dan tanah awam. Buat. Tak ada bayar, free. Dia kencing juga. Tapi dekat dinding jamban dekat luar. Nak dinding luar juga. Rasuah dia, ya Allah, Allah Ta'ala maha tahu. Kita dekat Malaysia ni boleh dikatakan negara teruk jugalah rasuah Malaysia ni kan. Tapi teruk-teruk Malaysia dengan rasuah ni boleh nak merasuah tu pun dia kena menjongkok-jongkok tu nak bagi rasuah. Dia adalah cara dia dalam kereta lah macam mana, tak nak bagi orang nampak. Pakistan ni cara dia rasuah depan orang ramai. Dia tangkap seorang, bagi rasuah, minta rasuah. Selam berak dia dengan orang Islam. Pakistan yang nama negara Islam tu kan, Pakistan tu. Mesir, lebih kurang. Mungkin ada kawan kita lepas mengaji Azhar. Pergi Mesir tengok dengan kotor dia, Allah Ta'ala maha tahu. Apa lagi? Nama Universiti Al-Azhar, kita masuk dalam kelas kita termenung. Takkan ini universiti tertua dunia kot. Tu kata universiti Islam tu. Jadi bila kita semak-semak, maksudnya bila kita tengok situasi yang berlaku ni, nak kata negara Arab tu boleh jadikan sebagai negara Islam contoh, fail. Dan negara Arab bukan negara yang teraman, yang terbaik kita nak duduk sekarang. Orang kata negara yang teraman sekarang ni antaranya negara Ireland tadi, antaranya lah. Sweden antaranya kan. Negara yang baik orang nak duduk, memberi keamanan. Jadi kalau sekarang ni kita nak kata negara yang terbaik ni kat Malaysia jauh sekali dengan GST-nya, YMDB-nya, dengan rasuah termenung kau kan. Ini bukan negara baik, negara haprak boleh. Wallahiyatubillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Ustaz. Okey, maknanya tak semestinya negara tu kafir, jadinya pemerintahan dia tak bagus. Dan tak semestinya negara tu ditadbir oleh orang Islam, pemerintahannya mengikut apa yang Islam suruh. Okey, kita pergi pula kepada saudara Hakimi. Saudara Hakimi dari sudut kemahiran dia ni seorang kita panggil akademik, orang yang mencari ilmu. Bagaimana saudara Hakimi melihat ilmu tu dapat mengubah manusia? Jadi komen sikit. Terima kasih kepada moderator. Saya melihat untuk kita bergerak ke hadapan, kita kena ada pendidikan. Itu yang saya perjuangkan, pendidikan. Sebab bila kita didik, kita ada dua. Satu, didik diri kita dan didik hati kita. Bila untuk bergerak ke hadapan, pendidikan adalah harta yang paling berkesan dekat dunia untuk kita bergerak. Dan saya melihat bahawa bagi saya sendiri dan rakan-rakan saya tengok, dengan pendidikan boleh angkat martabat. Macam saya sendiri pun bukan datang daripada keluarga yang senang, tapi dengan pendidikan boleh mengangkat martabat saya. Dan saya tahu pendidikan juga boleh bawa ke saya ke mana-mana. Dengan pendidikan saya pergi ke Amerika, dengan pendidikan saya pergi ke United Kingdom, dengan pendidikan saya pergi ke Italy, dengan pendidikan saya pergi ke Indonesia. Kalau ikut daripada duit saya sendiri, saya tidak mampu untuk pergi. Tapi dengan pendidikan, dan pendidikan juga mendidik hati kita, pendidikan juga mendidik cara kita berfikir. Seperti yang kita ulas pada mula-mula tadi, bila orang ada pendidikan, kadang-kadang perbezaan pendapat itu kita boleh didik sama ada kita nak terima atau tidak. Dan begitu juga dengan pendidikan, kita boleh bergerak ke hadapan, kita boleh bergerak dalam masyarakat. Kalau kita datang tanpa ada pendidikan, susah untuk kita bergerak.
Ya, macam saya belajar di Malaysia, ustaz belajar di Pakistan dan Mesir, ya, dengan pendidikan. Hari ini dengan pendidikan kita boleh duduk kat sini. Ya, kita bercakap tentang diskusi ilmu. Kita bercakap tentang majukan masyarakat kita. Kita cakap tentang kerajaan. Nak bercakap tentang benda ni kita kena ada pendidikan. Dan saya memang seru kepada masyarakat untuk terus mendapatkan pendidikan. Terus. Tak kisahlah peringkat umur macam mana pun, pendidikanlah orang kata boleh bawa kita. Boleh bawa kita ke atas. Pendidikan. Dengan ada pendidikan kita tahu buat benda ni salah, buat benda ni betul. Kita tahu bila orang cakap macam ni kita boleh ikut atau boleh ikut atau tidak. Dengan pendidikan. Ya. Mungkin saya nak tambah sikit tadi dari segi orang kata secularism. Saya ada buat sikit bacaan daripada hasil nukilan Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Dan saya tengok bila dengan pendidikan juga dalam tulisan beliau mengenai secularism. Secularism ini di mana mengasingkan agama dengan kehidupan seharian. Asingkan agama dengan pentadbiran, agama dengan kebudayaan. Secularism. Secularism ni berasal daripada perkataan Latin, ya. Seculum, maksudnya masa kini, ya. Jadinya dalam bacaan saya pada hasil nukilan ni, saya dapat lihat bahawa dengan ada pendidikan kita tahu apa itu maksud secularism. Kita tahu apa itu maksud Islam, ya, dengan pendidikan, ya. Dan saya juga orang kata meneruskan pengajian saya ke peringkat Doktor Falsafah kerana saya percaya, ya, pendidikan boleh ubah nasib saya. Ya, bukan dengan harta yang banyak, tidak. Dengan pendidikan saya boleh dihormati. Dengan pendidikan saya boleh memberi balik kepada masyarakat. Sebab itu saya datang ke sini bila saya percaya bahawa pendidikan boleh ubah masyarakat. Pendidikan boleh ubah minda masyarakat. Pendidikan boleh ubah hati masyarakat. Itu yang saya tahu, ya, itu saja daripada saya. Okey, untuk berlaku adil, tadi kita bagi start 2 soalan. Hari ini kita bagi Hakimi 2 soalan juga. Okey. Tak semua manusia ni dianugerahkan ataupun berpeluang untuk sambung pelajaran ke universiti. Ada peluang, mungkin tak ada kewangan, masalah kewangan. Bagi pendapat Hakimi, bagaimana kita nak bentuk masyarakat walaupun mereka tak dapat untuk pergi belajar ke luar negara atau belajar ke peringkat lebih tinggi? Bagi saya, pendidikan ni tak semestinya masuk ke universiti. Ya, bagi saya, pendidikan diskusi ilmu ini juga pendidikan, ya. Jadi kita mendidik diri kita, kita dapatkan ilmu baru dan kita sebarkan kepada orang-orang yang tak dapat datang hari ini. Ya, dan rakaman-rakaman yang dibuat ni pun juga salah satu cara menyebarkan pendidikan. Ya, supaya orang kata pendidikan ni hanya bukan masuk universiti. Ya, pendidikan kat sini boleh buat pendidikan. Ya, jadinya kita ni yang duduk di sini boleh panggil orang ramai untuk bagi ilmu, diskusi ilmu ini. Ya, pendidikan bukan hanya masuk IPT. Pendidikan bukan hanya boleh dapat di sekolah, tapi di komuniti pun boleh dapat. Di pusat komuniti masyarakat, di dewan yang kita buat ilmu-ilmu macam ni, pendidikan. Di masjid, di surau dan sebagainya boleh dapat pendidikan. Bukan hanya kata masuk universiti dapat pendidikan, tidak. Bukan hanya masuk orang kata IPT, Institut Pengajian Tinggi, dapat pendidikan, tidak. Pendidikan ini boleh dapat kat mana-mana. Sekarang ini kalau kita tengok, pendidikan online pun boleh dapat pendidikan. Sekarang ni saya belajar salah satu pendidikan adalah online. Mana ada satu pendidikan yang mana saya boleh langgan pendidikan tersebut daripada Amerika Syarikat ataupun daripada mana-mana negara, bayar $5, boleh belajar sertifikat tersebut, sijil tersebut, boleh dapat pendidikan. Pendidikan ni hari ini bukan orang kata benda yang susah. Duduk dekat sini, surf internet boleh dapat pendidikan. Duduk dekat sini dengan baca daripada sumber-sumber yang berasas, boleh dapat pendidikan. Ya, datang majlis sini pun boleh dapat pendidikan. Jadinya itu cara kita nak mendidik diri kita. Tidak semestinya kita masuk ke universiti, tapi untuk memberi jaminan kepada kita, kita perlu belajar bersungguh-sungguh supaya kita boleh menjejakkan kaki ke universiti. Ya, bagi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang mana orang kata ada peluang tu, paksa mereka untuk mereka masuk ke IPT. Sebab bila mereka masuk ke sana, mereka akan dapat satu dunia baru, cara pemikiran baru. Kalau saya di sekolah dulu tidak sama dengan saya sekarang. Kalau dulu saya di sekolah dulu hanya ruang lingkup saya kat sini saja, dekat kawasan Rompin ni saja. Saya tahu